Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna in syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir wa atmim bil khair. Amma ba'd. Perkara usul dan cabang. Menjadi kebiasaan pada ulama membahagikan ilmu agama kepada ilmu usul dan ilmu cabang, atau perkara usul dan perkara cabang. Pembahagian sebegini ditolak oleh sebahagian ulama kerana dilihat dari segi fiqhnya. Ia kadang-kadang menyebabkan hukuman kafir secara tersalah ke atas perkara usul dan pemberian keuzuran terhadap perkara cabang. Ia juga kadang-kadang menyebabkan berlaku tidak suka mempermainkan perkara penting dalam agama kerana memasukkannya ke dalam perkara cabang agama sahaja. Antara tokoh ulama yang tidak menyetujui pembahagian tersebut ialah Syekh Islam Ibn Taymiyah dan muridnya Imam Ibn Qayyim. Beliau beralasan pembahagian seumpama itu tidak terdapat pada zaman sahabat, tabi'in maupun zaman-zaman imam-imam terkemuka. Sebaliknya ia diambil daripada golongan Mu'tazilah dan golongan ahli bid'ah seumpama mereka. Kemudian ia diambil oleh fuqaha lalu dimasukkan ke dalam kitab-kitab mereka. Bagi Syekh Al-Islam Ibn Taymiyah, jika dikatakan permasalahan-permasalahan usul sabit dengan dalil qat'i, sebenarnya permasalahan amalan juga sabit dengan dalil qat'i. Bahkan menurut beliau, banyak permasalahan ilmu yang tidak berdasarkan dalil qat'i. Pandangan terhadap sesuatu masalah sebagai qat'i atau zanni adalah merupakan perkara tambahan yang timbul kemudian. Kadang-kadang sesuatu masalah itu dilihat sebagai qat'i di sisi seorang imam kerana ia sabit dengan dalil yang qat'i. Seperti orang yang mendengar sendiri nas tersebut daripada Rasulullah SAW dan memahami kehendak baginda daripada nas tersebut. Tetapi bagi tokoh lain ia bukan perkara yang qat'i kerana nas tersebut tidak sampai kepadanya atau sampai tetapi tidak sabit di sisinya, atau kegagalannya mengetahui pendalilan yang terdapat dalam nas tersebut. Okey. Jadi kadang-kadang orang yang dengar daripada Rasulullah ni sendiri, yakni para sahabat, dia kata hukum tu qat'i. Qat'i maknanya kata putus, tidak boleh berlaku sebarang perbezaan. Yang tak dengar sendiri daripada Rasulullah, dia kata zanni sebab di sana ada ihtimal lain. Bila ada ihtimal, ada andaian. Ihtimal ni maknanya andaian, maka dia tidak jadi qat'i ya. Di dalam bab aqidah, dia ada qat'i, dia ada usul, dia ada furu'. Begitu juga di dalam bab fiqh. Asas-asas mengenali ketuhanan, nak mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kepercayaan kepada rukun iman, rukun Islam, itu usul. Sebab itu di dalam masalah ini tidak berlaku perbezaan. Adapun di sana tentang kiraan ataupun bilangan sifat Allah, ada yang kata sifat Allah Ta'ala ni 13 sahaja, ada yang kata 20. Jadi di situ berlaku perbezaan. Di situ ada usul dan juga ada furu'. Itu dalam bab akidah. Perincian-perincian kepada bab akidah ni dia adalah furu'. Asasnya mengenal Allah. Di dalam bab fiqh pun sama. Dia ada usul, dasar tentang kewajipan menunaikan sesuatu ibadat, sembahyang, puasa, zakat, haji. Itu usul. Ada pempecahan tentang perkara membatalkan sembahyang, syarat sah sembahyang, berlaku perbezaan. Maksudnya perkara membatalkan sembahyang di sisi mazhab Syafi'i tak sama dengan mazhab Hambali, Maliki, Hanafi. Syarat sah sembahyang pun sama. Jadi kesimpulannya, di dalam bab akidah dia ada usul, ada furu'. Di dalam bab fiqh ada usul dan juga ada furu'. Okey, terus. Bagi Imam Ibn Qayyim pula, pembahagian agama kepada permasalahan ilmiah dan amaliyah dan dinamakan sebagai perkara usul dan cabang tidak dapat diterima. Setelah itu dalam perkara yang usul, orang yang mencanggahi sebagai dikira kafir atau fasik. Sebaliknya dalam permasalahan cabang, dia tidak mempunyai hukum tertentu dan tidak dapat digambarkan oleh berlaku kesalahan di dalamnya. Setiap orang yang melakukan ijtihad dalam permasalahan terlibat adalah benar.
Bagi beliau juga sebenarnya pembahagian seumpama ini, jika dirujuk dari segi istilah, tidak dapat dibezakan antara perkara usul dengan cabang. Ia merupakan pembahagian yang tidak disokong oleh dalil daripada Alkitab dan Sunnah, dan juga asas syarak yang kukuh. Meskipun demikian, pandangan kedua-dua tokoh di atas, namun jika diperhatikan, pembahagian tersebut tidak boleh ditolak begitu sahaja. Sebaliknya boleh diterima jika mencukupi dua syarat, iaitu pertama, melihat semula kepada batasan yang membezakan antara perkara usul dan cabang. Ia perlu mengambil kira batasan yang mengandungi makna yang sahih dari segi syarak. Kedua, melakukan penganalisasikan secara ilmiah terhadap hukum hakam yang berkaitan dengan segala perkara usul dan cabang tersebut. Antara bukti yang menunjukkan pembahagian tersebut boleh diterima ialah amalan yang dilakukan oleh Syekh al-Islam Ibn Taymiyah sendiri. Beliau sendiri kerap menggunakan ungkapan usul dan cabang agama, tetapi tidak dalam bentuk yang dikehendaki oleh ahli kalam. Ini bermakna jika pembahagian tersebut diikatkan dengan batasan syarak yang sahih dan dibina pula di atasnya hukum hakam syarak yang sahih, tidak ada halangan untuk menggunakannya. Ia dikaitkan dengan permasalahan istilah dan tidak ada hubungannya dengan hukum syarak. Dengan lain perkataan, pembahagian tersebut tidak boleh disandarkan kepada syarak yang menzahirkan hukum hakam syarak tertentu. Ulama mempunyai beberapa pendekatan tentang perkara usul dan cabang, iaitu A. Perkara yang sabit dengan akal dinamakan sebagai perkara usul, manakala yang sabit dengan nakli adalah perkara cabang atau furu'. Nakli maknanya nakal daripada pindahan daripada Quran dan juga hadis. B. Perkara yang dalilnya sabit secara qat'i adalah perkara usul, manakala yang sabit dengan dalil zanni adalah cabang. Maknanya qat'i kata putus, tidak ada ihtimal, tidak ada andaian. Dalil daripada Quran dan hadis yang tidak ada andaian. Ada yang ada andaian, ada yang boleh ihtimal. Contohnya aula mastumun nisa, sentuh perempuan, batal ismayang. Sentuh dengan makna apa? Dengan makna jima' ataupun dengan makna sentuh dengan zahir. Di situ ada andaian. Salah satu quru' ni suci ataupun berhenti daripada haid ataupun suci. Di sana ada ihtimal. Bila ada ihtimal, dia tidak qat'i. Ihtimal apa dia? Andaian. Okey, terus. C. Perkara ilmiah adalah perkara usul, manakala perkara amaliyah adalah perkara cabang. D. Perkara berbentuk tuntutan adalah perkara usul, manakala perkara berbentuk penceritaan adalah perkara cabang. Kesimpulannya, dapat dinyatakan yang dikatakan perkara usul ialah permasalahan yang besar, manakala perkara cabang melibatkan permasalahan kecil atau perinciannya, baik berbentuk ilmu maupun amali. Dalam hal ini, Syekh al-Islam Ibn Taymiyah sendiri menyatakan permasalahan ilmiah dan juga amaliyah adalah merupakan permasalahan usul agama, manakala permasalahan kecil atau perinciannya adalah merupakan permasalahan cabang. Ilmu tentang perkara-perkara wajib seperti binaan Islam yang 5, pengharaman perkara zahir yang sabit secara mutawatir, seperti ilmu tentang Allah Maha berkuasa di atas segala sesuatu, Maha mengetahui segala sesuatu, Maha mendengar dan Maha melihat. Al-Quran adalah kalam Allah dan seumpamanya adalah termasuk ke dalam perkara usul. Yang ni usul lah. Rukun Islam, rukun iman tu usul lah. Usul ni maknanya dasar, prinsip kepada agama itu sendiri. Quran itu kalamullah. Okey, terus. Oleh kerana itu, sesiapa yang mengingkari perkara amali yang telah diijma'kan oleh ulama adalah kufur, sebagaimana orang yang mengingkari perkara ilmiah yang telah diijma'kan ulama juga kufur. Jadi sesuatu perkara yang ijma' yang berkaitan dengan masalah akidah, dan juga di dalam masalah fiqh bila jadi ijma' ulama, bukan jumhur ulama. Ijma' ni kesepakatan para ulama. Ulama sepakat tentang menentukan sesuatu hukum daripada dalil Quran, hadis. Ulama kata yang ni wajib. Kita yang tu tak boleh dibangkang lah, yang tak boleh ditolak. Itu dia bukan melibatkan furu', tetapi dia berkaitan dengan masalah usul. Ijma' ni satu benda yang sangat kuat. Dia bukan merupakan pandangan jumhur, pendapat kebanyakan ulama. Ijma' kesepakatan para ulama, semua setuju berlaku. Ijma' ni pula terbagi kepada ijma' para sahabah, ijma' tabi'in, ijma' imam yang 4 dan ijma' orang Islam. Ini sepakat. Ini peringkat-peringkat ataupun tahap-tahap ijma'.
Okey, terus. Kesimpulan, akidah Islam merujuk kepada keimanan yang tegas terhadap rububiyah, uluhiyah, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Keimanan terhadap para malaikat, kitab-kitab, para rasul, hari akhirat, qadar baik dan buruk, seluruh perkara gaib yang sabit, asas-asas penting agama, perkara yang telah dijemaahkan salafus soleh, penyerahan diri yang lengkap lagi sempurna kepada Allah dalam aspek perintah, hukum hakam, ketaatan dan ikutan terhadap Rasulullah SAW. Akidah Islam apabila disebut secara umum, maksudnya ialah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kalau sebut akidah Islam, maknanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah ni apa dia? Kita sebut ahli, maknanya satu individu yang berada di dalam sesuatu kumpulan, sesuatu pertubuhan, sesuatu organisasi ataupun jamaah. Sunnah maknanya ikutan daripada Nabi. Sunnah. Jamaah maknanya jamaah para sahabat yang mengikut para Nabi. Jadi kalau kita ikut jamaah sahabat, yang sahabat ini berpegang kepada akidah Nabi, itulah yang disebut sebagai ahli sunnah wal jamaah. Ia merupakan agama yang Allah redha untuk dipegang oleh para hamba-Nya. Ia merupakan akidah generasi umat Islam 3 kurun yang pertama, iaitu zaman sahabat, tabi'in dan juga tabi'in. Okey, terus. Bab kedua, keistimewaan akidah Islam. Apakah keistimewaan akidah Islam? Okey, terus. Pendahuluan. Bagi orang-orang yang memerhatikan akidah-akidah yang wujud pada hari ini, dia akan mendapati akidah Islam tergambar pada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Akidah Ahlussunnah berbeza dengan akidah-akidah golongan lain, seperti akidah golongan Mu'tazilah, Jahmiyah, Qadariyah, Jabariyah dan lain-lain. Ia mempunyai banyak keistimewaan yang tidak terdapat pada akidah golongan lain. Memandangkan keistimewaan tersebut tidak ada hujah lagi kepada orang-orang Islam untuk berpegang melainkan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, terutama sekali yang bermanhaj salafus soleh. Akidah orang-orang Islam pada zaman ini merupakan akidah yang terbaik dari manusia yang bermanhaj salafus soleh, pula merupakan manusia yang terbaik. Jadi akidah sebagaimana di dalam perbahasan mukadimah dulu, maknanya sesuatu kepercayaan, keimanan, keyakinan, ikatan hati, itu dipanggil akidah. Kelebihan ataupun dan juga perbezaan dengan akidah-akidah yang lain, akidah Islamiah ataupun akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini, dia sangat-sangat mengambil berat tentang dalil yang asal, iaitu Quran dan hadis. Nak dibandingkan dengan akidah-akidah agama-agama lain, ideologi ataupun pegangan aliran yang lain daripada agama Islam. Kita kata komunis ke Yahudi, Nasrani, itu bab agama. Kalau yang termasuk yang terkeluar daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Mu'tazilah, Jahmiyah, Qadariyah, Jabariyah dan sebagainya. Kerana aliran ini, aliran yang terkeluar daripada Ahlussunnah wal Jamaah, Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah, Syiah dan sebagainya, mereka tidak mengambil berat tentang dalil, hujah daripada Quran dan hadis, apatah lagi hujah-hujah yang sahih. Mereka banyak menggunakan akal ataupun logik yang menjadi asas pegangan kepada akidah mereka. Sebab tu jauh sangat, beza sangat dengan akidah Islamiah. Okey, terus. Sumber yang selamat. Akidah Islam atau akidah Ahlussunnah adalah berdasarkan kepada kitab sunnah, ijma' salaf dan ungkapan-ungkapan yang dikeluarkan oleh mereka. Keistimewaan sebegini tidak terdapat pada aliran-aliran ilmu kalam, ahli bid'ah dan juga orang-orang sufi yang banyak menggunakan logik, renungan, kasyaf, sangkaan, ilham, wajib, rasa rohani dan lain-lain yang dapat daripada manusia yang menghadapi kekurangan. Jadi banyak pakai logik. Kumpulan-kumpulan yang disebutkan tadi. Lepas tu banyak main kasyaf. Kasyaf ni tahu? Kasyaf ni maknanya al-kashfu, maknanya terbuka hijab. Orang biasa tak nampak. Dia di dalam nak menentukan sesuatu kebenaran, hukum, pegangan, dia berdasarkan kepada kasyaf seorang wali, seorang syekh, seorang guru. Nampak sesuatu perkara ni, hukum dia begini, dia ni kasyaf, dia boleh menentukan begini. Kita boleh berpegang dengan sesuatu kefahaman berdasarkan kepada kasyaf guru. Dalil tak ada. Itu yang mari dalil kasyaf dari mimpi, dalil wali kata macam tu, ikut.
Kasyaf, wali, apa ada lagi? Perasaan rohani, al-wajdu. Maknanya dia berasa berdasarkan kepada andaian hati dia, gerak hati. Lalu ditentukan hukum, ditentukan suatu pegangan, suatu akidah berdasarkan gerak hati. Jadi kalau gerak hati, kasyaf, setiap orang dia ada gerak hati masing-masing. Macam mana kita nak bina suatu asas akidah? Kasyaf pun semua orang boleh mengaku kasyaf. Semua orang boleh mengaku wali. Siapa tahu dia wali? Kecuali Allah. Orang wali, ada individu pihak ataupun pihak dia mendakwa guru dia wali, kumpulan dia dipimpin oleh pemimpin dia yang bertaraf wali, boleh mengeluarkan suatu pendapat hukum. Yang ni tak boleh. Inil hukmu illa lillah. Hukum itu datang daripada Allah. Di sudut ambilan, dalam semua bab, sama ada akidah ataupun di dalam bab fiqh yang disebut juga dengan syariat, dia bersumberkan dengan dalil yang asal. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Jika kamu berbeza pendapat antara satu sama lain, hendaklah kembali kepada Allah dan juga Rasul. Logik. Contohnya di dalam menentukan mukhalafahnya Allah dengan makhluk. Bezanya Allah dengan baharu, bezanya Allah dengan alam. Macam mana mereka meletakkan satu akidah ni berdasarkan kepada logik. Logik sesuatu yang sesuai dengan akal. Allah Ta'ala mesti begini berdasarkan kepada andaian mereka. Sebab itu sesuatu perkara yang bertentangan dengan logik, walaupun ianya disebut dalam Al-Quran dan juga dalam hadis, mereka terpaksa kena takwil. Takwil apa makna? Paling daripada makna asal. Kalau tak takwil, nampak macam Allah Ta'ala itu menyerupai baharu ataupun makhluk. Tak sesuai dengan akal. Lalu ditakwil ya, pakailah logik-logik yang sesuai dengan otak mereka. Jadi akidah Islamiah tidak logik, tidak berdasarkan perasaan, tidak berdasarkan kepada kasyaf. Dia berdasarkan kepada dalil dan hujah. Okey, terus. Golongan yang menganggap mereka mengambil agama daripada akal, renungan, ilmu kalam, falsafah, kasyaf, wajdun, mimpi atau menerusi individu yang mereka anggap sebagai orang yang maksum atau dapat mengetahui ilmu gaib dalam kalangan imam, pemimpin, para wali, aftab, gautu dan lain-lain. Begitu juga dengan orang yang beranggapan mereka boleh mengamalkan sistem yang dibuat oleh manusia dan undang-undang yang dicipta oleh mereka. Kesemua mereka adalah orang yang melakukan pembohongan ke atas Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi berdepan dengan golongan ini, cukuplah kita merujuk firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Maksudnya, dan mereka Yahudi dan Nasrani berkata pula, tidak sekali-kali akan masuk syurga melainkan orang-orang yang beragama Yahudi atau Nasrani. Yang demikian itu hanyalah angan-angan mereka sahaja. Katakanlah wahai Muhammad, bawalah kemari keterangan-keterangan yang membuktikan kebenaran apa yang kamu katakan itu, jika betul kamu orang yang benar. Salah satu contoh akidah kepercayaan yang berdasarkan kepada andaian. Salah satu contoh akidah dan kepercayaan yang berdasarkan kepada andaian daripada Yahudi dan Nasrani. Pegangan mereka berdasarkan kepada andaian. Wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Mereka berkata sekali-kali tidak masuk syurga melainkan Yahudi dan Nasrani. Orang Islam apa masuk neraka? Kan itu andaian? Kan itu andaian mereka. Sedangkan yang masuk syurga tu orang Islam. Selain daripada orang Islam tak masuk syurga. Mereka kata yang masuk syurga tu hanya Yahudi dan Nasrani sahaja. Orang Islam pun masuk neraka. Dahlah mereka sesat. Mereka menyesatkan orang yang diberi hidayah oleh Allah. Mereka menyesatkan agama Islam yang diredai oleh Allah. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah adalah Islam. Orang Islam pun masuk neraka. Allah Ta'ala kata tilka amaniyuhum. Itu andaian mereka, angan-angan mereka, bukan satu fakta yang membuktikan begitu maksudnya. Yang membuktikan orang Islam masuk neraka, orang Yahudi Nasrani masuk syurga. Bukan satu fakta, satu dalil dan hujah.
tilka amaniyuhum. Yang demikian itu andaian mereka sahaja. Jadi ini salah satu contoh bentuk akidah pegangan yang berdasarkan kepada andaian. Okey, terus. Penyerahan diri kepada Allah dan Rasul. Akidah Islam berasaskan penyerahan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya kerana ia merupakan perkara gaib. Perkara gaib bergantung kepada penyerahan diri dan kepercayaan mutlak kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Menyerah kepada gaib termasuk ke dalam sifat-sifat orang-orang yang beriman yang dipuji Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi, hudan lil muttaqin, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Maksudnya Alif Lam Mim, kitab Al-Quran ini tidak ada sebarang syak padanya tentang datangnya dari Allah dan tentang sempurnanya. Ia pula menjadi petunjuk bagi orang-orang yang hendak bertakwa, iaitu orang-orang yang beriman kepada perkara-perkara yang baik dan mendirikan, mengerjakan sembahyang serta membelanjakan, mendermakan sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Perkara gaib tidak dapat ditangkap maupun dijangkaui oleh akal fikiran manusia. Ahli sunnah bergantung dalam perkara akidah kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ia akan berbeza dengan apa yang dilakukan oleh ahli kalam dan ahli bid'ah. Mereka mengharunginya secara rambang kerana perkara gaib tidak berada dalam jangkauan akal manusia. Jadi penyerahan diri kepada Allah. Di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah sahihah, sesuatu pegangan i'tiqad serah kepada Allah. Sesuatu pegangan i'tiqad serah kepada Allah. Sebab perkara ini adalah merupakan perkara yang ghaib. Membincangkan dalam bab akidah ini, di antara perkara yang dibincangkan adalah zat Allah Subhanahu Wa Taala dan juga sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Zat dan sifat ini adakah tidak dia merupakan perkara ghaib. Apa maksud perkara ghaib? Perkara yang tak dapat dikesan oleh panca indera manusia. Sebab tu tak boleh guna akal, tak boleh guna logik. Jadi macam mana? Kita kena menyerah diri kepada Allah dan Rasul. Apa yang disebut oleh Allah dan Rasul kita terima sahaja tanpa pertikaian. Sebab tu di dalam akidah ni dia tak boleh apa dia? Ada tashbih, ada tamsil. Lepas tu apa dia lagi? Dia tidak boleh juga selain daripada tashbih menyerupakan Allah Subhanahu Wa Taala, dia tak boleh ta'til, kita tolak. Tolak tak boleh ayat-ayat yang berkaitan dengan ayat sifat. Tashbih pun tak boleh, menyerupa pun tak boleh, dan kita nak tolak pun tak boleh. Jadi macam mana? Kita serah sifat-sifat itu kepada Allah. Maknanya di sudut kafiatnya serah kepada Allah. Kita terima makna-makna ayat mutasyabihat, makna tangan, makna wajah, makna istawa, terima. Apa yang kita serahnya kepada Allah adalah kafiat. Jadi akidah Islamiah adalah akidah penyerahan diri kepada Allah dan juga kepada Rasul. Apa yang diputuskan oleh Allah dan Rasul, itulah yang kita pegang. Okey, terus. Sanad bersambung dengan Rasulullah, para sahabat, tabi'in dan imam-imam terkemuka. Jadi ulama-ulama ada tulis banyak kitab. Sanad pegangan tentang akidah ni sampai Rasulullah. Bukan terhenti kepada Imam Mazhab je, sampai Rasulullah. Di antaranya Ummu Salamah dia sebut tentang Allah Ta'ala atas sampai Allah Ta'ala atas aras tu. Dan itulah yang dipegang oleh para sahabat. Dan disebut dalam hadis-hadis yang sahih. Jadi maknanya pegangan akidah salafus salih ini yang merupakan akidah yang sahihah, sanad dia bersambung, bukan terhenti kepada imam-imam yang tertentu ataupun kepada guru-guru yang tertentu. Dia sampai Rasulullah. Adapun akidah ilmu salam, akidah ilmu kalam ini tak sampai Rasulullah, para sahabat pun tak sampai. Yang ada berkeras sangat nak pegang dengan akidah ilmu kalam ni tak sampai pada Rasulullah. Sebab tu mereka banyak pakai logik, banyak pakai takwil ayat-ayat yang tak sesuai dengan akal fikiran. Okey, terus. Akidah Islam atau Ahlussunnah mempunyai asas dan sanad yang bersambung kepada Rasulullah, para sahabat, tabi'in dan juga imam-imam terkemuka. Ini berbeza dengan akidah yang dipegang oleh golongan ahli bid'ah. Ia merupakan perkara bid'ah yang tidak mempunyai sanad daripada Rasulullah, para sahabat, tabi'in dan imam-imam terkemuka.
jelas dan terang. Akidah Islam atau akidah Ahlussunnah wal Jamaah merupakan akidah yang jelas, terang dan bersih daripada sebarang pertentangan, kesukaran maupun falsafah, kerana ia diambil daripada kalam Allah yang nyata. Ia tidak dilingkungi dengan kebatilan di hadapan maupun di belakangnya, kerana diambil daripada kalam Nabi yang tidak berbicara melainkan berdasarkan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Akidah terang dan jelas, ha? Akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang disebut sebagai pegangan ikutan kepada akidah salafus soleh. Pegangan ini sebagaimana yang kita sebut tadi sampai kepada Rasulullah, tak sebagaimana akidah falsafah ataupun ilmu kalam. Sebagai contoh, sampai kepada Rasulullah tentang pegangan Allah Subhanahu Wa Taala tak bertempat. Pegangan ini sampai Rasulullah. Rasulullah pernah ada hadis ke Rasulullah kata Allah Taala tak bertempat? Dalam Quran memang confirm tak ada. Yang Nabi pegang, yang para sahabat pegang, sampai ya? Akidah ilmu kalam ni Allah Ta'ala tak bertempat ni, saya duk cari dalil puluh tahun sampai sekarang, sampai ke hari ni tak jumpa. Duk muzakarah, duk tanya orang yang kuat Asy'ariyah, akidah kalam, mana dalil Quran hadis kata Allah Ta'ala tak bertempat? Dia mau buat Allah Ta'ala ni komand sangat, dia mau buat Allah Ta'ala ni komand. Lalu mereka baca ayat Quran, wallahu ghaniyun 'anil 'alamin, Allah Ta'ala itu kaya daripada sekalian alam. Memanglah semua kita berpegang macam tu. Kaya tidak berhajat, dia kata. Allah Ta'ala duduk di atas berdarah pun bukan berhajat. Allah Ta'ala berhajat ke? Jadi macam mana nak jawab syubhah ahlil kalam ni? Kita boleh tanya balik, Allahu allazi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam. Allah Ta'ala menjadikan langit dan bumi dalam 6 masa. Adakah Allah Ta'ala berhajat kepada masa? Dia kata jadi kena masa. Kenapa tak kata kun fayakun jadi semua langit bumi? Dah Allah Ta'ala menjadikan manusia pada langit dan bumi dalam 6 masa. Adakah Allah Ta'ala berhajat kepada masa? Allah Ta'ala nak menghukumkan manusia yang berdosa, termasuk orang kafir, fi yaumil qiyamah, pada hari kiamat. Kenapa nak hukum hari kiamat? Adakah perlu kepada masa kiamat baru Allah Ta'ala boleh masuk orang dalam neraka? Innal ladzina amanu wa 'amilus solihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Orang yang beriman, sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh baginya surga firdaus tempat kediaman mereka. Kenapa tak tunggu masa kiamat baru bagi syurga, imbuhan, bagi hadiah, balasan syurga kepada orang beriman? Kenapa tak bagi syurga atas dunia? Kenapa tunggu masa? Adakah Allah Ta'ala perlukan masa? Adakah tunggu masa akhirat baru dapat syurga? Ataupun orang kafir dibalas dengan neraka? Kenapa? Adakah Allah Ta'ala berhajat kepada masa? Kalau duk berlawan nak pakai akal macam tu, kita pun boleh pakai logik. Kalau kata Allah Ta'ala taharah, Allah Ta'ala berhajat. Siapa kata Allah Ta'ala berhajat? Siapa pun tak kata. Kalau dah sebab apa kata juga? Sebab itu disebut oleh Allah, disebut oleh Nabi. Banyaklah dalil-dalil yang kita baca. Kita nak cepat je. Dalil-dalil kata Allah Ta'ala taharah ni cukup banyak. Kalau selain daripada Quran, daripada hadis, kata-kata ulama hari tu kita cerita berpuluh kitab. Di antaranya apa dia? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, seorang wali, dia diiktiraf oleh semua golongan, sama ada Salafi ataupun Asy'ariyah, dia seorang wali. Dia berkata tidak ada mana-mana kitab yang diturunkan oleh Allah daripada langit. Taurat, Injil, Zabur, Quran, semua Allah Ta'ala. Tidak ada mana-mana rasul yang diutuskan oleh Allah, semua mengatakan Allah Ta'ala. Disebut di dalam kitab Ghunyah fi Talibil Haqq wad Din, Syekh Abdul Qadir Jailani. Sebab apa saya petik nama dia? Sebab dia wali, diiktiraf oleh semua orang. Okey, kembali kepada soalan tadi. Akidah yang Allah Ta'ala tak bertempat ni ada dalil dalam Quran tak? Ada dalam live yang jawab ni, adik. Kadang-kadang dia kita ngajar, dia kacau daun di bawah tu. Buat bagi dalil Quran dia. Kalau kata benda ni sanad sampai kepada Rasulullah, tak ada. Kalau ada, kita pun nak pegang. Kalau ada, kita pun nak ikut. Tak usah cari ya, sampai kiamat pun tak akan jumpa.
Jadi yang tak bertempat ni berdasarkan kepada andaian, kepada akal. Kalau kata tempat, makhluk memerlukan tempat, memerlukan arah, memerlukan ruang. Jadi Allah Ta'ala tak perlukan arah, tidak perlukan tempat, tidak perlukan ruang, ataupun dipanggil tahayus. Jadi adakah bila dikatakan atas, Allah Ta'ala perlukan perkara-perkara yang disebutkan tadi? Tak perlu. Sebab tu disebut mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Golongan yang nak memukhalafahkan Allah tak berdasarkan kepada dalil. Memukhalafahkan apa maksud? Nak mengatakan Allah tu tak sama? Tak sama itu berdasarkan kepada andaian mereka. Tak sama berdasarkan kepada logik. Bukan tak sama itu sebagaimana tak sama dalam Quran, tak sama dalam hadis. Itu lebihnya keistimewaan akidah salaf dan perbezaan akidah salaf dengan akidah-akidah yang lain. Okey, terus. Bersih daripada kekacauan dan kekeliruan. Jadi akidah salaf ni tak ada bersih, yang keduanya tak keliru. Orang ngaji semua jadi cerdik. Ni kadang-kadang saya kesian tengok orang ngaji, kita nipis 10 tahun tak habis, berbelit-belit. Siapa-siapa yang pernah mengaji ilmu kalam ni dia tahu lah. Saya beberapa buah kitab saya tamat, saya mengaji pondok dulu. Sebelum pondok saya mengaji sekolah Arab. Sebelum mengaji sekolah Arab pun saya duduk mengaji masjid surau, menadah talaki kitab-kitab sifat 20 ni. Dan kita ada asas. Dia tahulah nak banding dengan akidah salah yang kita belajar sekarang ni, cukup senang faham. Terus kepada dalil tak ada pening. Jadi bagi setengah orang, bila tak faham tu lah hebat. Tak faham ni pening kepala ni, tak faham tu yang hebat. Ilmu ni tinggi, power punya ilmu sampai tak faham. Kita mengaji tujuannya untuk faham, bukan untuk tak faham. Dan ada pihak bila dia mengajar kita nipis jenis kita tebal-tebal ni tak nak tunjuk ni kita apa. Tebal ni 10 tahun tak habis tak hebat, banyak ilmu untuk guru tu. 10 tahun tebal ni tak habis. Hebat. Kalau 15 tahun tak habis. Dahsyat, alim tu tak habis dia bagi ilmu dia tu. Kami mengaji di Pakistan, Bukhari Muslim tu setahun kan. Bukhari kalau yang cetakkan Pakistan dia ada 2 jilid kan. Mesir dia ada 4 jilid, setahun dia kita mengaji. Bukan yang tu saja. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah, Muwatta' Imam Malik, Ma'ni Asar Imam Abi Asar Tahawi, Musnad Abi Hasan Asy-Syaibani, Muwatta' Imam Malik setahun. Bukan nak cerita kata hebat. Jangan salah tafsir. Kita nak cerita sistem yang betul. Pengajian sistem yang betul macam tu lah. Baru anak murid cepat pandai. Ini 10 tahun tak habis-habis duk belagak atas kata rasa hebat. Pakar akidah, pakar apa dia usuluddin, dia jangan main ni individu ni, pakar akidah satu 10 tahun tak habis depan ni. Lepas tu di dalam penjelasan tak ada dalil, pakar akidah apa? Kena ada dalil baru pakar. Andaian, logik bukan dalil. Dalil Quran hadis. Tu sangat berbeza tuan-tuan. Beruntung Allah Ta'ala buka hati kita ni mengaji akidah salah. Kalau tidak pening sampai ke sudah. Okey, terus. Akidah Islam tidak mengandungi kekacauan dan juga kekeliruan. Tak ada keliru. Kerana ia berdasarkan wahyu dan pelaksanaan ubudiyah hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kekuatan keyakinan terhadap kebenaran yang ada pada diri orang yang melaksanakannya. Mereka selamat daripada terjerumus ke dalam kebingungan dalam beragama, keluh kesah, syak dan juga syubhah. Antara contoh paling mudah ialah perasaan kacau, berbelah bagi dan keluh kesah yang berlaku kepada ramai dalam kalangan tokoh ahli kalam, falsafah dan tasawuf akibat menjauhi akidah salaf. Mereka akhirnya kembali merujuk kepada akidah salaf dan memperakui apa yang diikutkan oleh salaf, lebih-lebih lagi ketika telah melanjut usia atau hampir meninggal dunia. Tuan-tuan baca Fusulun fil Aqidah Bainas Salaf wal Khalaf. Saya selalu sebut, ini salah satu kitab yang saya selalu sebut dalam kuliah akidah, yang dikarang oleh Dr. Yusuf Al-Qardawi. Dia kata ulama-ulama silam ni dah begitu ramai, dah tenggelam, dia berenang di dalam lautan ilmu kalam. Akhirnya mereka tak jumpa tempat berhenti. Last sekali semua kembali. Dia sebut beberapa senarai. Nanti kita bawa satu, kita ulang lagi kita baca. Dia sebut beberapa senarai individu ulama
Selain daripada apa dia, Abu Hasan Asy'ari sendiri yang dikatakan mengasah akidah khalaf ini pun kembali. Hak ulama-ulama selepas daripada dia pun kembali juga. Dah letih main ilmu kalam ni, tak kesudah. Jadi rasa letih, menyesal, tiba-tiba pegang satu benda yang tak ada dalil, kan letih. Sedangkan akidah ni benda yang terlalu senang. Akidah satu benda jelas, benda yang terang, tidak ada kesamaran. Itulah maknanya di antara kelebihan akidah salaf. Okey, terus. Perkara ini pernah berlaku kepada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Dia telah merujuk kembali akidah salaf dalam karyanya Al-Imam. Okey, terus. Maqalat Al-Islami dan risalah ila ahli As-Saghri. Ni 3 buah kitab ni dia sendiri kembali. Tapi golongan yang dia, sebab tu kita kena beza Abu Hasan Al-Asy'ari dengan Asy'ariyah. Beza tu. Bukan Asy'ariyah sama dengan Abu Hasan Asy'ari. Asy'ariyah ni dia pegang kepada marhalah yang kedua. Marhalah yang kedua yang dipegang oleh Abu Hasan Asy'ari. Sedangkan Abu Hasan Asy'ari sebagaimana yang kita telah bentangkan, dia ada 3 marhalah. Pertama Mu'tazilah, yang kedua sebahagian sifat dia sebahagian sifat dia isbat, sebahagian sifat dia takwil. Itu marhalah yang kedua. Yang ketiga semua dia isbat, dia tak ada takwil. Jadi buktinya ada 3 buah buku tadi. Al-Ibanah an Usulid Diyanah, Maqalat Islamiyin dan Ar-Risalah ila Ahli Saghri. Sama saja kenyataan yang ada kepada ketiga-tiga buah kitab ini. Okey, terus. Setelah sebelum itu berpegang dengan akidah Mu'tazilah dan mencampur adukkan antara akidah Mu'tazilah dengan akidah Asy'ari. Begitu juga dilakukan oleh Baqilani meninggal pada tahun 403 Hijrah. Abu Muhammad Al-Juwaini meninggal pada tahun 438 Hijrah. Bapa kepada Imam Al-Haramain dalam karyanya berjudul Risalah fil Isbat Al-Istiwa wal Fawqiyah. Imam Al-Haramain sendiri meninggal pada tahun 478 Hijrah dalam karyanya Al-Risalah An-Nizamiyah. Asy-Syahrustani meninggal pada tahun 548 Hijrah dalam Nihayah Al-Iqdam. Ar-Razi meninggal pada tahun 606 Hijrah dalam karyanya berjudul Aqsam Al-Maladat dan lain-lain tokoh. Ahli Sunnah pada umumnya merupakan golongan yang paling berselamat daripada terjerumus ke lembah bid'ah dan syirik, berhubung dengan dosa, maksiat dan dosa besar. Kadang-kadang beberapa golongan dalam kalangan Ahli Sunnah terjebak ke dalamnya, namun bilangan mereka tetap kurang berbanding dengan golongan yang selain daripada mereka. Golongan selain daripada mereka tidak selamat daripada terjebak ke dalam perangkap bid'ah dan syirik. Bab bid'ah syirik ni alhamdulillah Ahli Sunnah wal Jamaah yang berpegang kepada akidah salah ni dia selamat. Nak buat benda-benda khurafat, benda-benda mengarut tu tak ada. Nak dibandingkan dengan orang yang berpegang kepada akidah lain. Okey, terus. Punca kemenangan dan kejayaan di dunia dan juga akhirat. Akidah Islam merupakan akidah yang menjadi punca kepada kemenangan dan kejayaan kepada manusia di dunia dan akhirat. Mereka merupakan golongan yang tidak dapat dimudaratkan oleh orang yang menghina dan memusuhi mereka sehingga ke hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Tauban radhiyallahu anhu, "La tazalu ta'ifatun min ummati zahirin 'ala al-haqq, la yadurruhum man khadhalahum hatta ya'ti amrullahi wa hum kadhalik." Maksudnya, sentiasa ada satu golongan dalam kalangan umatku berada di atas landasan kebenaran. Mereka tidak dapat dimudaratkan oleh orang yang mencuba menghina mereka sehingga datangnya urusan Allah dalam keadaan mereka berada dalam keadaan tersebut. Jadi pegangan akidah Islamiah ni dan orang yang nak menegakkan kebenaran, dia sentiasa wujud sampai hari kiamat. Orang yang nak bawa kebenaran agama Islam yang berdasarkan kepada Quran hadis ni, dia kekal sampai hari kiamat. Lalu Nabi kata la yadurruhum man khalafahum hatta ya'ti amrullah. Dalam satu riwayat yang lain hatta ya'ti amrullah. Tidak dapat memudaratkan akan mereka oleh sesiapa pun, oleh sesiapa yang nak memudaratkan mereka, nak halang, nak sekat mereka daripada menyebarkan akidah Islamiah, akidah salafus soleh, tak boleh terhalang, tak mampu digugat. Sebab benda ni agama Islam ni agama Allah. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin.
kebenaran daripada Tuhanmu. Kita bawa kebenaran Allah, yakni Quran hadis. Mana orang boleh halang? Mana orang boleh sekat agama Allah Ta'ala ni? Tak boleh nak sekat. Sampai bila perkara ini akan berlaku? Maknanya agama Islam ni akan terus berkembang berdasarkan kepada pegangan akidah salafus saleh sampailah kiamat. Okey, terus. Akidah pegangan jemaah orang-orang Islam. Akidah Islam merupakan akidah pegangan orang Islam dan sumber perpaduan orang Islam. Ia juga membaiki urusan dunia dan agama manusia, kerana ia membawa mereka kepada Alkitab, As-Sunnah dan jalan-jalan orang-orang mukmin. Keistimewaan ini tidak mungkin terrealisasi menerusi tangan segolongan manusia. Pertumbuhan dan gerakan dakwah yang tidak berdasarkan akidah Islam. Sejarah menyaksikan perkara tersebut. Negara-negara yang tegak berasaskan As-Sunnah adalah merupakan negara yang mampu menyatupadukan umat Islam, melakukan jihad dan menegakkan makruh, menegah yang mungkar dan melahirkan kemuliaan kepada Islam baik pada zaman dahulu maupun pada zaman moden. Ini dapat dilihat semenjak pada zaman pemerintah Khulafa Ar-Rasyidin, Kerajaan Al-Abbasiyah pada awal pemerintahan mereka, Kerajaan Ottomaniyah pada peringkat awalnya, zaman pemerintah Salahuddin Al-Ayyubi, Kerajaan Islam Andalus, dan zaman Kerajaan Arab Saudi. Sebaliknya, bagi negara-negara yang tegak tidak berdasarkan As-Sunnah, banyak mewujudkan suasana tidak stabil, perpecahan dan amalan-amalan bid'ah, memecahkan kepaduan umat Islam, membantu jihad, menyebarluaskan berbagai-bagai amalan kemungkaran dan menjadi punca kepada berbagai-bagai kekalahan, kejahilan terhadap agama dan runtuhnya sunnah. Misalnya negara-negara Rafidah. Rafidah ni maknanya sebahagian daripada Syiah, Batiniyah, Qaramitah dan ahli-ahli sufi seperti kerajaan Bani Buwai dan kerajaan Fatimiyah yang memecah belahkan perpaduan orang-orang Islam dan menyebarkan amalan bid'ah dan juga syirik dalam masyarakat. Kekal, tetap, stabil dan juga disepakati. Akidah Islam bersifat kekal, tetap, stabil dan juga disepakati oleh ulama. Akidah orang Islam terhadap usul akidah adalah tetap di sepanjang kurun sehingga berlaku hari kiamat. Ia merupakan akidah yang disepakati dan tetap dan terjaga baik dari segi riwayah maupun dirayah, dan baik dari segi lafaz maupun makna. Ia dipindahkan daripada satu generasi kepada satu generasi yang lain dalam keadaan tidak mengalami perubahan dan juga penyelewangan, campur aduk maupun kekeliruan, tambahan maupun kekurangan. Puncanya adalah kerana ia datang daripada kitab Allah yang tidak mengandungi kebatilan di hadapan maupun di belakangnya, dan sunnah Rasulullah SAW yang berdasarkan wahyu. Ia telah diterima oleh para sahabat dan tabi'in, generasi demi generasi, sehingga kepada imam-imam yang mendapat petunjuk sehingga sampai ke zaman kita hari ini, baik berbentuk riwayah, dirayah, penyampaian dan maupun penulisan. Okey, masalah riwayah dan dirayah ni sama ada akidah Islam tu sama ada berdasarkan kepada rawi yang meriwayatkan tentang akidah. Kan kalau kita mengaji hadis, dia ada perawi hadis dan juga dia ada matan ataupun teks hadis. Jadi sama ada di sudut perawi itu, perawi yang menyampaikan akidah Islamiah itu sampai kepada Rasulullah. Perawi-perawi itu sampai kita kata imam mazhab, sampai kepada tabi'in, tabi'in, sampai kepada tabi'in, sampai kepada sahabat dan sampai Rasulullah. Itu maknanya salah satu itu di sudut rawi. Adapun di sudut periwayatannya pula, apa yang perkataan yang disebut tu sampai juga kepada Rasulullah. Maka dia tidak berlaku perbezaan. Dia bersambung sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, terus. Misalnya, perbahasan golongan ahli sunnah tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, baik secara umum maupun secara terperinci, ia masih berada di atas satu nada. Perbahasan mereka tentang kalam Allah, Al-Quran, istiwa, turun, melihat Allah, qadar, iman, syafaat, tawassul dan lain-lain. Kesemuanya dinukilkan daripada para as-salafus salih dan generasi 3 kurun yang terbaik. Tentang menceritakan tentang kalam Allah Ta'ala qadim sampai Rasulullah. Kalau contohnya kita kata sekarang ini orang yang berpegang pada akidah salaf, pegangan tentang Quran qadim sampai Rasulullah, tentang Allah Ta'ala istawa sampai Rasulullah, tentang nuzul
Allah Ta'ala turun ke langit dunia sampai Rasulullah. Pegang tentang melihat Allah sampai Rasulullah, tak ada terputus. Sama ada di sudut sanad yang meriwayatkan ataupun di sudut teks, matan, tuturan mereka, ukapan mereka sampai Rasulullah. Okey, terus. Tauqifiyah. Ahli sunnah tidak mengambil akidah mereka melainkan daripada acuan kenabian, iaitu daripada Al-Quran dan Sunnah, dan bukan daripada logik, akal, perasaan hati maupun kasyaf. Dalam hal ini Al-Asfahani menyatakan ahli Al-Haq menjadikan Al-Kitab dan Sunnah di hadapan mereka dan mengambil agama daripada kedua-duanya. Apa sahaja yang berlaku kepada akal fikiran dan lintasan hati mereka, mereka akan bentangkan kepada Al-Kitab dan Sunnah. Bila ia bertepatan dengan kedua-dua sumber tersebut, mereka akan menerimanya. Jika bertentangan dengan kedua-dua sumber tersebut, mereka akan meninggalkannya dan menumpukan kepada Al-Quran dan Sunnah. Abu Sulaiman Ad-Darani pernah menyatakan, aku tidak dibisikkan sesuatu ke dalam hati, melainkan aku mencari sokongan dalil daripada Kitab dan Sunnah. Jika terdapat sokongan daripada kedua-dua dalil tersebut, ia akan diterima, dan jika tidak, ia akan ditolak. Tidak bertentangan dengan akalaniyah. Jadi akidah Islamiah juga tak bercanggah dengan akal yang waras, akal yang sempurna. Akidah Sunnah tidak bertentangan dengan akal, malah ia meninggikan akal. Syekh Al-Islam Ibn Taymiyah menyatakan para Nabi adalah maksum dan mereka tidak memperkatakan tentang agama Allah kecuali yang benar. Mereka tidak memindahkannya kepada orang lain melainkan dengan penuh kejujuran. Sesiapa yang mendakwa tentang para Nabi itu sesuatu yang bertentangan dengan akal yang sihat, dia sebenarnya seseorang yang melakukan pendustaan. Hal tersebut kerana pertentangan tersebut timbul disebabkan oleh dalil akal itu, oleh dalil akal itu sendiri yang tidak parah atau tidak sahih. Okey, terus. Sesuai dengan fitrah. Jadi akidah Islamiah ataupun akidah salah ini juga sesuai dengan fitrah manusia. Akidah Islam Al-Sunnah merupakan akidah yang sesuai dengan fitrah. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Faqim wajhaka lid-din hanifan, fitratallahi allati fatara an-nasa 'alayha, la tabdila li khalqillah, dzalika ad-dinul qayyim, walakin aktsaran nasi la ya'lamun." Maksudnya, setelah jelas kesesatan syirik itu, maka hadapkanlah dirimu engkau dan pengikut-pengikutmu wahai Muhammad ke arah agama yang jauh dari kesesatan. Turutlah terus agama Allah, iaitu agama yang Allah menciptakan manusia dengan keadaan bersedia dari semula jadinya untuk menerimanya. Tidaklah patut ada sebarang perubahan pada ciptaan Allah itu. Itulah agama yang betul lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Jadi Allah Ta'ala kata apa? Fa'aqim wajhaka lid-din hanifa. Hadapkanlah wajah engkau wahai Muhammad bagi agama yang lurus. Agama lurus itu Allah Ta'ala kata fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Satu fitrah yang Allah Ta'ala jadikan kepada manusia. Maknanya fitrah manusia itu nak kepada kebenaran, nak kepada akidah yang sahih, yang betul sebagaimana ketetapan Allah. Okey, terus. Menurut Ibn Katsir, Allah Subhanahu wa taala menciptakan para makhluk berdasarkan pengenalan dan tauhid terhadapnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrati fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi." Maksudnya, setiap bayi yang dilahirkan di atas dasar fitrah, kedua-duanya lah yang menyahudikan atau menasranikan atau memajusikan. Syumul. Akidah Islam atau akidah Sunnah adalah akidah yang syumul. Syumul ni maknanya sempurna, lengkap. Ia merangkumi syumul ibadah, yang merangkumi nama segala apa yang dikasihi oleh Allah dan diredai olehnya, yang melibatkan perbuatan zahir maupun batin. Ibadah merangkumi ibadah hati seperti cinta, takut, harap dan tawakal. Ibadah perkataan seperti zikir, menyuruh yang ma'ruf, menegah dan yang munkar, dan membaca Al-Quran. Ibadah perbuatan seperti solat, puasa dan haji. Ibadah harta seperti zakat dan sedekah sunat. Ia juga merangkumi seluruh syariat. Apabila seorang hamba menjauhi perkara haram dan melakukan perkara wajib, sunat dan harus semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala, ia menjadi ibadah yang diberikan pahala. Pertengahan. Akidah Islam Al-Sunnah merupakan akidah yang pertengahan antara akidah golongan yang sesat yang disandarkan kepada Islam
Dalam mana-mana aspek akidah, ia merupakan pertengahan, tidak terlalu kurang dan tidak juga terlalu melampau. Dalam bab ibadah, ahli sunnah pertengahan antara golongan-golongan Rafidah dan setengah ahli sunnah ahli sufi dengan golongan Duriz dan Terus Duruz dan Nusairiyah. Golongan Afidah dan setengah ahli sufi menyembah Allah Subhanahu wa taala menerusi zikir, tawassul, perayaan yang binaan di atas kubur, pelaksanaan solat, tawaf dan sembelihan binatang di sisi kubur tersebut. Ini golongan-golongan yang melampau. Jadi akidah Islamiah ni yang berpegang kepada akidah salafus salih ni maknanya memiliki pegangan akidah yang pertengahan, tidak syadid. Okey, terus Ramai dalam kalangan mereka yang menyembah kubur dengan cara mengadakan sembelihan untuk kubur atau berdoa kepada mereka supaya memberi syafaat di sisi Allah, mewujudkan sesuatu kemasalahan atau membendung sesuatu kemudaratan. Golongan Duruz dan Nusairiyah meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Mereka tidak berpuasa, mengeluarkan zakat dan juga haji. Sebaliknya, bagi golongan Ahli-Sunnah, mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala berdasarkan apa yang terdapat dalam Alkitab dan Sunnah. Mereka sama sekali tidak meninggalkan ibadah yang diwajibkan ke atas mereka. Mereka juga tidak mereka cipta ibadah sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa fihi fa huwa radd." Maksudnya, sesiapa yang mengadakan satu yang baru dalam urusan kita ini, dia tertolak. Jadi mengadakan urusan apa? Urusan agama. Jadi agama bukan boleh dicipta ataupun direka. Okey, terus Dalam bab nama-nama dan sifat-sifat Tuhan, golongan Ahli-Sunnah pertengahan antara golongan Mu'attilah menafikan sifat Tuhan dengan golongan Mu'attilah mengisbatkan sifat Tuhan sehingga Mu'attilah ni apa, di golongan apa? Menafikan sifat-sifat Tuhan. Tuhan sebut apa? Sifat nuzul, wajah, istawa, dia tolak. Sebab apa dia tolak? Kalau terima, maka benda tu sama dengan Allah. Terima tak boleh. Terima nuzul, mana boleh nuzul? Nuzul ni turun. Turun ni makhluk. Nampak? Sifat ain, mata. Mata ni makhluk. Sifat iyad, tangan. Makhluk, dia tolak. Itu dipanggil Mu'attilah. Satu kumpulan manusia yang menolak sifat-sifat Allah. Yang kedua apa tadi? Mumassilah. Menganggap Allah Ta'ala memisahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluk. Okey, terus. Golongan Mu'attilah menolak sifat-sifat dan nama-nama Tuhan seperti yang dilakukan oleh golongan Jahmiyah. Ada juga golongan yang hanya mengingkari sifat Tuhan, iaitu golongan Mu'tazilah. Ada juga yang mengingkari kebanyakan sifat dan mentakwilkannya seperti yang dilakukan oleh golongan Asy'ariyah. Kerana mengutamakan akal yang serba kekurangan mengatasi Al-Quran dan As-Sunnah, mereka membentangkan nas kepada akal fikiran mereka. Apa yang diterima oleh akal, mereka terima, dan apa yang ditolak oleh akal, mereka tolak. Itu yang bahaya tu. Berhenti dulu sekat tu lah. Panjang lagi ni, nak habis tajuk lah. Jadi insya-Allah kita sambung daurah kita ni besok pula. Malam ni sebab kita ada mesyuarat lepas daripada tarawih. Jadi malam ni kuliah akidah kita tangguh dulu. Kita sambung besok insya-Allah. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.